Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat Dr. Laila, nama saya Syukri bin Yaakob, nombor metrik 266991 daripada kumpulan E PACE UiM Kota Baru. Saya akan membentangkan tajuk dasar ekonomi baru. Okey, pengenalan. Jika dilihat seimbas yang lalu, ekonomi di Malaysia semakin berkembang dari semasa ke semasa, dan dalam pada masa yang sama juga kerajaan berusaha untuk meningkatkan lagi sumber ekonomi negara dengan mengukuhkan sumber keuangan negara dengan lebih baik dari masa ke semasa. Oleh kerana itu, kerajaan pada masa kini telah membuat pelbagai penilaian terhadap impak sosial yang telah diamalkan terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi negara daripada semenjak Malaysia masih lagi belum mencapai kemerdekaan dan selepas negara mencapai kemerdekaan yang mutlak. Tidak hanya setakat itu sahaja, untuk memastikan kerajaan mampu untuk mempertahankan ekonomi negara dengan mengumpul sumber-sumber yang diperlukan dalam jangka masa yang tertentu, kerajaan seharusnya mengambil peluang dengan mengambil tindakan untuk mengelakkan berlaku risiko yang besar sehingga ia memberikan implikasi terhadap pembangunan negara untuk direalisasikan. Dengan tindakan tersebut, ianya akan menjadikan sesuatu pembangunan ekonomi di dalam negara akan dirancang terlebih dahulu dengan mengambil kira akan segala aspek, terutamanya kos, kesan untuk jangka masa panjang dan juga implikasi yang akan berlaku sekiranya sesebuah pembangunan tersebut tidak dijalankan dengan sempurna. Idea dan andaian terhadap dasar ekonomi baru. Semasa penjajahan British berlaku di tanah Melayu, mereka telah mewujudkan penggalakan perkembangan ekonomi masyarakat secara plural melalui dasar pecah dan juga perintah. Sejarah terhadap perkembangan ekonomi di negara ini telah bermula apabila pihak British telah menggalakkan kedatangan imigran daripada China dan juga India sebagai buruh untuk menjana ekonomi mereka, dan pada ketika itu pihak British telah memberikan tumpuan terhadap beberapa sektor ekonomi seperti contoh pelombongan biji timah dan juga peladangan yang begitu pesat oleh kerana tanah Melayu mempunyai banyak hasil bumi yang boleh diterokai. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan oleh pihak British? Muhammad Rasid 2014 telah menjelaskan bahawa dasar pecah dan perintah ini meliputi kepada pelbagai perkara, antaranya adalah sosial, ekonomi dan politik. Selain itu, dasar ekonomi baru ini masih perlu diteruskan oleh kerana pemilikan modal di dalam sektor syarikat ini adalah tidak seimbang. Oleh kerana pemilikan banyak diterajai oleh orang asing, dan ini terbukti pada tahun 1970, 2/3 daripada pemilikan modal dikuasai oleh orang asing, dan bagi Bumiputera hanya 2% daripada pemilikan korporat. Sekaligus ianya menjadi penyebab mengapa dasar ekonomi baru dipertahankan oleh kerajaan, ditambah pula dengan ketidakseimbangan terhadap sektor pekerjaan yang menunjukkan bahawa 68.7% daripada kaum Melayu menjalankan aktiviti pertanian berbanding kaum Cina yang hanya memonopoli sebanyak 17.3% dan 9.7% daripada kaum India. Seperti contoh terhadap bidang pengeluaran, kaum Bumiputera hanya berapa di tahap sebagai pekerja yang tidak mahir dan juga separuh mahir, manakala di dalam bidang penjualan dan juga pengurusan kaum Cina telah memonopoli secara keseluruhan berbanding dengan kaum India yang hanya mahir di dalam bidang perkeranian dan juga perkhidmatan. Kemuncak kepada ketidakseimbangan terhadap dasar ekonomi baru ini adalah apabila berlaku perang antara kaum pada 13 Mei 1969 yang telah bergolak sehingga menyebabkan ratusan nyawa terkorban apabila akibat daripada ketidakseimbangan
pendapatan antara kaum di kawasan yang terlibat sekaligus menyebabkan pelbagai isu yang berlaku pada ketika itu, dan tidak ada penyatuan kaum yang seimbang melalui aktiviti ekonomi. Isu yang berlaku terhadap dasar ekonomi baru, menurut Muhammad Zakwan Nazarali 2021, beliau menjelaskan bahawa isu ketirisan yang berlaku semasa dasar ekonomi baru dilaksanakan untuk memastikan bahawa rakyat mampu untuk mengeluarkan diri mereka daripada masalah kemiskinan yang berpanjangan dan juga ketidaksamaan taraf, dan diatasi khusus ketidaksamaan taraf dapat diatasi khusus terhadap rakyat Bumiputera di negara ini. Namun begitu, pembentukan dasar baru mungkin akan memberikan hasil yang sama seperti dasar ekonomi baru sekiranya isu ketirisan masih lagi berlaku dan juga tidak diatasi oleh pihak tertentu. Antara ketirisan yang berlaku adalah bantuan kepada rakyat. Isu yang sentiasa berlaku semenjak daripada pelaksanaan era dasar ekonomi baru sehingga ke hari ini adalah berkenaan dengan isu politik yang semakin hari semakin menggila. Menurut Zain Rahim 2005, politik yang tidak membawa kepada kepentingan kaum Melayu di negara ini tidak akan memberikan apa-apa hasil yang terbaik kepada rakyat, terutamanya kepada kaum Melayu, kerana rakyat tidak akan peduli sekiranya perkara-perkara yang diadun untuk menghasilkan ketegangan terhadap ekonomi kaum Melayu tidak diberikan perhatian sepenuhnya. Dan pada masa yang sama, sekiranya politik yang tidak stabil sering berlaku, maka ianya akan menjejaskan ekonomi kaum Melayu. Penyelesaian terhadap isu di dasar ekonomi baru. Pertama, melihat kepada isu yang berlaku terhadap aplikasi pembangunan terhadap dasar ekonomi baru yang telah digunakan oleh kerajaan Malaysia untuk dijadikan sebagai rujukan pembangunan ekonomi hampir sedekad lamanya. Jelas kita melihat dasar ekonomi baru ini sebenarnya mempunyai isu yang jelas dan juga nyata, memberikan kesan yang buruk kepada ekonomi di Malaysia semenjak kebelakangan ini. Antara penyelesaian yang perlu dilakukan menurut Hanizah Bariah Bahrain 2019 menjelaskan untuk memastikan keadaan ekonomi di Malaysia mencapai kepada sifat kemiskinan untuk beberapa tahun yang akan datang. Kerajaan perlu membuat satu perangkaan dan juga pendekatan baru di dalam usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan yang berlaku, dan juga ianya perlu diselaraskan mengikut kaum untuk menggantikan dasar ekonomi baru yang dilihat mempunyai kelemahan yang begitu besar untuk membantu ekonomi rakyat di Malaysia, terutamanya kepada golongan B40 di seluruh negara. Dan pada masa yang sama juga, dasar yang akan menggantikan dasar ekonomi baru ini perlulah selari dengan kehendak semasa ekonomi di negara ini dan juga memberikan manfaat yang besar terhadap kelompok Melayu dan juga Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Analisis kemungkinan terhadap dasar ekonomi baru. Antara intibati terpenting di dalam pelaksanaan dasar ekonomi baru adalah: pertama, untuk membasmi kemiskinan dengan mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan dan juga kepada golongan yang ingin mencari pekerjaan. Kedua, untuk mewujudkan daya pengeluaran dan juga pendapatan terhadap masyarakat di luar bandar, dan juga untuk menjana pendapatan negara daripada sektor yang sedia ada pada ketika itu. Ketiga, membuka ruang dan juga peluang untuk perpindahan masyarakat yang bekerja di dalam sektor yang rendah kepada sektor yang lebih tinggi dan memberangsangkan. Keempat, untuk mengurangkan jurang yang berbeza terhadap pendapatan antara kaum-kaum yang sedia ada, terutamanya di kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar. Kelima, untuk menjadikan kehidupan di luar bandar menjadi lebih moden setaraf dengan masyarakat di dalam kawasan bandar. Muhammad Asrul, RPD Mamat, Ishak Saad dan Khairi Arifin menjelaskan terdapat beberapa impak yang dapat dilihat terhadap pelaksanaan dasar ekonomi baru, antaranya adalah terhadap guna tenaga. Seperti yang diketahui dan sudah dijelaskan,
sebelumnya bahawa kaum Melayu pada zaman dahulu banyak terlibat dengan sektor pertanian yang hanya mampu menghasilkan pendapatan yang rendah oleh kerana pengeluaran yang rendah, dan kaum Cina pula menguasai perdagangan, pengeluaran dan juga pembuatan yang menguasai sehingga berkali-kali ganda pendapatan. Impak yang kedua adalah terhadap konsep penyatu paduan sosial, kerana menurut Samsur 2015, dasar ekonomi baru ini adalah satu penghubung untuk menyatukan kesemua kaum di Malaysia, kerana naratif masyarakat di Malaysia adalah berada di dalam peringkat kesepaduan sosial untuk berdepan dengan cabaran yang berbentuk stable tension yang merangkumi kepada politik, organisasi, kerajaan dan juga individu memainkan peranan untuk bertindak terhadap isu-isu yang berkaitan dengan bahasa, agama, pendidikan dan juga perlembagaan terhadap hak-hak kaum Melayu khususnya. Keadaan kesepaduan sosial yang masih lagi tidak mencapai kepada tahap perpaduan, dan ianya memerlukan mekanisme terhadap penyatu paduan sosial sebagai asas untuk membentuk hubungan dan juga persaingan yang wujud dalam kalangan kaum ini dalam keadaan aman dan juga harmoni. Okey, antara cadangan yang boleh dikemukakan untuk meningkatkan usaha dan juga matlamat kerajaan untuk menyusun semua masyarakat adalah dengan menggunakan pendekatan strategik berikut. Pertama, kerajaan perlu mencari jalan untuk meningkatkan daya pengeluaran yang berterusan terhadap taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar di seluruh negara melalui proses pemodenan kawasan luar bandar, seperti contoh yang dapat dijelaskan adalah dengan menambah fasiliti seperti capaian internet yang menyeluruh di seluruh kawasan pedalaman, dan juga menambah sumber untuk penjanaan pendapatan seperti produk IKS penduduk pendalaman. Kedua, membentuk satu dasar yang mengajak masyarakat miskin luar bandar untuk memajukan industri dalam kalangan Bumiputera dan juga segala lapangan ekonomi yang ada, seperti contoh dengan memastikan bahawa masyarakat kurang berkemampuan diasah dengan ilmu ekonomi yang dibentuk oleh inisiatif kerajaan di dalam pelbagai aspek. Manakala ketiga, meningkatkan hak milik rakyat terhadap pemilikan modal produktif di dalam negara, seperti contoh pemilikan saham di dalam syarikat-syarikat gergasi di negara, dan juga memastikan supaya kaum Bumiputera mempunyai sekurang-kurangnya 60% pemilikan saham di semua syarikat, dan selebihnya diberikan kepada warga bukan Bumiputera. Dan keempat, membuat satu inisiatif secara menyeluruh terhadap guna tenaga di dalam kesemua sektor dan juga terhadap segala jenis pekerjaan yang ada di dalam negara mengikut kepada susunan keperluan negara. Seperti contoh yang dapat dijelaskan adalah dengan melihat kepada sektor kritikal yang diperlukan di dalam negara untuk menjana pendapatan negara dan juga untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Okey, secara keseluruhannya apa yang dapat dijelaskan di dalam topik berkenaan dengan dasar ekonomi baru yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak bagi jangka masa dari tahun 1970 sehingga tahun 1990 merupakan satu tindakan pertama yang boleh dilaksanakan mengikut kemampuan kerajaan pada waktu itu. Namun apa yang dapat dilihat adalah pelaksanaan dasar ekonomi baru ini adalah masih berada di tahap pencapaian yang rendah dan juga tidak menepati sasaran terhadap pelaksanaan ke tahap yang paling optimum. Namun begitu, walau bagaimanapun pelaksanaannya tidak mencapai kepada matlamat hampir kepada 100%, namun dasar ekonomi baru ini telah berjaya membentuk beberapa strategi yang menampakkan kepada keberkesanan terhadap ekonomi di Malaysia pada ketika itu. Dari segi penyatupaduan sosial, dasar ekonomi baru ini telah dilihat memberikan pelbagai sumbangan terhadap kehidupan masyarakat pelbagai kaum di negara ini, dan ianya menjadi satu kebanggaan bagi negara apabila sehingga kini dasar ekonomi baru ini telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang harmoni dan juga mempunyai masyarakat yang bersatu padu tanpa mengira kaum dan juga bangsa. Sekian, terima kasih.